Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Al-Husaini rahimahullah. Kita masuk pada muka surat 21, tiada jadi kafir. Jadi muallif menerangkan mula beberapa perkara yang tidak menyebabkan gugurnya iman, akan tapi perbuatan tersebut salah. Jadi kita kena bezakan apa fi'lun yang kufri, ada fi'lun yang tidak menyebabkan kekufuran tapi sesatlah ataupun dalal, kesesatan, fasik dan lain-lain. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dia menerangkan bahawa untuk bab kafir mengkafir ini perlu kita jaga. Tak boleh mudah-mudah mengkafirkan orang. Jadi dalam artikel saya yang lalu, hari Selasa lepas, saya dah syarahkan panjang. Cuma Ustaz, macam mana dengan golongan Syiah ni? Macam mana golongan Syiah ni? Macam mana dengan golongan Mujassimah ni? Macam mana dengan golongan Wahabi ni? Ni macam mana ni status dia? Sesat kafir ke tak kafir? Jawab dia tak kafir. Lalu kalau dia tak kafir macam mana? Kita hukumkan dia adalah sesat atau menyeleweng. Itu bahasa Melayu dia menyeleweng lah. Bahasa kitab Arab dia panggil dolal, kesesatan. Paling teruk pun kita sebut fasik. Dan kalau boleh bukan kitalah yang menghukumkan. Dia kenalah ulama yang memang waris, yang memang alim dan telah menilai dengan segala ketentuan hukum. Maksud dia mufti misalnya dia, baru boleh ke tahap tersebut. Kalau orang awam dia kena jaga mulut dia. Jadi kita tak boleh terus tuduh. Ada orang, contoh dia, hanya dia solat, dia tak sedekap, tak macam ni misalnya dia. Atau dia solat, dia tak baca kunut solat subuh misalnya dia. Atau waktu dia solat, dia tak berwirid kuat lepas solat misalnya dia. Lalu kita tak boleh tuduh dia ni Wahabi ni Ustaz. Contoh tak boleh. Sebab apa? Kemungkinan dia bermazhab Maliki. Mazhab Maliki kunut dia datang sebelum rukuk, tanpa angkat tangan. Dia macam ni je, diri tegak. Cuma kalau ada orang Melayu, memang Malaysia, memang sepatutnya bermazhab Syafi'i lah kan. Tiba-tiba dia buat macam tu, kita tanya kenapa? Dia kata kerana kunut ni tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia kata ini adalah amalan orang Melayu je. Misalan dia, ini baru tanda-tanda dia Wahabi. Misalan dia, kerana apa? Dalam mazhab Syafi'i jelas. Imam Nawawi dah sebut dalam kitab Majmu'. Dan hadis yang dijadikan hujah oleh mazhab Syafi'i menurut Imam Nawawi adalah kuat dan layak untuk dijadikan hujah. Kalau dia tu melihat kerana ini khilaf, maka dia sepatutnya tidak mempertikai amalan-amalan dalam mazhab Syafi'i yang sudah diamalkan oleh seluruh ulama di Nusantara ini. Sebab itu di fatwa Selangor, fatwa negeri Selangor jelas dia kata dilarang untuk membid'ahkan perkara-perkara yang khilaf. Ini contoh dia. Contoh dia mau baca wirid lepas solat. Memang betul mazhab Maliki makruh, baca kuat-kuat makruh. Mazhab Syafi'i asal usul dia adalah dibaca pelan. Tapi mazhab Syafi'i sebut kalau membaca wirid kuat untuk mengajar makmum, maka sunat, dianjurkanlah untuk mengajar. Dan kita tanya kat Malaysia ni, kalau kita tak baca kuat, adakah makmum akan membaca?
Rata-rata makmum bangun lari. Sebab itu kita baca kuat untuk tasji', untuk mentarghib mereka supaya membaca. Dan ini disebut oleh seorang ulama mazhab Syafi'i mutaakhirin dalam satu kitab dia, tipis dia, Al-Qaul Al-Jali nama kitab dia kalau tak salah. Tapi saya ingat Al-Qaul something Jali kalau tak salah, tentang membaca wirid secara kuat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dia kata asal mazhab dia baca pelan kecuali untuk ta'lim, lalu dia kata fi hadzal zaman at-ta'lim, pada zaman ini kita perlu untuk ta'lim kerana umat dah semakin meninggalkan amalan sunat, maka kena targhibkan. Dia kata akhirnya dibaca kuat. Kesalahannya di mana? Bila ada orang datang, kalau ada orang berwirid baca kuat, dia kata ini bid'ah, Rasul tak pernah buat. Itu salah dia. Ini yang keluar fatwa di Selangor. Jadi kena faham beza dia. Lalu tiada jadi kafir. So kat mana tiada jadi kafir? Kata Syekhul Islam. Syekhul Islam ni siapa? Iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini adalah ulama di Mesir, ulama Al-Azhar Al-Syarif. Beliau meninggal maqam dia tak jauh dari maqam Imam Syafi'i. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, ada anak belajar Mesir, lepas tu ada pergi ziarah maqam Imam Syafi'i, siapalah kita ni kan? Kita ni bermazhab Syafi'i, seluruh Nusantara ni lah mengaku dia mazhab Syafi'i. Tak ada yang selain mazhab Syafi'i. Kecuali orang India yang datang selain dari selatan India, mungkin dia mazhab Hanafi. Tapi rata-rata yang datang sini semua mazhab Syafi'i. Sebab dia datang dari Malabar, Kerala, itu semua mazhab Syafi'i itu tuan-tuan. So kita kalau pergi Mesir, saya nak tanya tuan-tuan bermazhab Syafi'i, tak nak ke ziarah makam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Ini kerana apa? Kecintaan kita kepada imam mazhab kita. Jadi ada soalan waktu saya forum perdana 2 minggu lepas. Minggu lepas dalam forum perdana dia tanya apa? Macam mana amalan orang tarekat ni terlalu ta'assub dengan guru sampai pergi ziarah buat amalan khusus. Saya ada waktu 5 minit nak jawab 6 soalan. Dalam satu soalan tu ada 6 isu kena jawab. Mana boleh, tak cukup. So saya jawab laju. Tapi saya bagi tahu, bezakan antara ta'assub dengan cinta. Cinta ni apa? Cinta ni kita sebagai orang bermazhab Syafi'i, kalau kita pergi Mesir, takkan kita tak nak ziarah makam pendiri mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita pergi. Kesalahan dia kalau kita buat ritual khusus tu macam mana? Kita bawa pisang, bawa apa? Kalau bahasa Jawa sesajen, letak dekat makam, ingat nak bagi roh tu makan. Ini jahlun lah. Ini kebodohan. Ini jelas haram. Bahkan Syekhul Islam Abdullah Fahim, Syekh Abdullah Fahim rahimahullah, dia ada buat risalah mudzakarah, ketetapan mudzakarah ulama di Kepala Batas tahun 1953 sebelum merdeka. Jadi risalah tu saya dah tahqiq, dah cetak. Nama buku saya terbaru, boleh beli dekat Shopee. Syekh Abdullah Fahim, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perjuangan kebangsaan. Sempena bulan lepas lah saya buat tu atas ialah saya memang mentahqiq manuskrip. Yang kedua, bahan yang diberi oleh iaitu Tun Abdullah Badawi, Pak Lah. Tun Abdullah Badawi dia sebagai cucu, so dia ada bahan yang dia share dengan kami. Bersama dengan kawan-kawan kami pun menyiapkan buku tersebut. Tebal macam inilah buku tersebut. Dalam tu dia ada risalah ketetapan. Syekh Abdullah Fahim nyatakan bahawa kesalahan besar adalah orang yang pergi makam, pergi kubur tok guru dia, pergi bawa pisang, bawa ini jelas bid'ah ni. Ini jelas haram, jelas sesat. Tak boleh buat macam tu. Tapi kalau duduk berdoa, bertahlil, bertawassul, bertabarruk, itu tak ada masalah. Dalam kitab penuh, hujah-hujah dia dah penuh. Kalau tawaf macam mana? Mana ada orang tawaf kat kubur? Tak wujud. Kalau kita pergi dekat makam Imam Syafi'i, tak ada orang nak pergi tawaf tu, tak ada lah. Dia itu adalah perkara yang sengaja dibuat-buat untuk memomokkan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya bagi tahu tak ada.
So itu tak ada masalah hukum hakam. Bila jelaskan masalah pergi ziarah kubur, itu menunjukkan kecintaan kita kepada guru kita. Jadi tak jauh dari situ ada maqam Syekh Zakaria Al-Ansari. Sebab itu dia panggil Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Dia ini memiliki murid yang semua murid dia ulama. Semua murid dia ulama besar. Imam Ibnu Hajarnya, Mahalinya, Sulaiman, murid kepada murid dia ada Sulaiman Jamal dan lain-lain, Bujairami Al-Khatib, semua murid kepada murid dia. Sampai Bujairami Al-Khatib tu dia buat Bujairami Al-Khatib, dia ada Bujairami Al-Manhaj. Manhaj ni manhaj kepada karangan Imam Zakaria Al-Ansari. Itu saya cerita sikit je lah. Di dalam kitab Asnal Matalib. Asnal Matalib ni apa? Asnal Matalib ni kitab dalam mazhab Syafi'i, syarah kepada Ar-Raud. Jadi Imam Nawawi karang kitab nama dia Raudatul Talibin. Imam Nawawi ni memang kita kenal, selalu duk dengar hadis 40 Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan hanya susun hadis 40 tuan-tuan. Dia ada kitab, segudang kitab dia. Umur dia pendek, dan kitab dia lagi banyak dari umur dia. Jadi dia ada kitab Raudatul Talibin dalam mazhab Syafi'i, Minhajut Talibin dalam mazhab Syafi'i. Ini yang jelas dua kitab dia yang besar. Selain daripada Majmu', ada At-Tahqiq, ada 2-3 lagi Al-Maqasid, ada beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i. So Asnal Matalib ni adalah syarah kepada Raudatul Talibin. Zakaria Al-Ansari buat Manhajut Tulab atau Fathul Wahhab, syarah kepada Minhajut Talibin. Jadi dia buat dua sayap dalam mazhab Syafi'i, dia syarahkan. So dia ini menggabungkan dalam dua versi. Jadi mazhab Syafi'i ini bukan satu mazhab tapi ada banyak pendapat. Sebab tu kalau di jabatan-jabatan mufti ketika ada satu akad jual beli moden ni, nak hukum halal ke haram, kita bukan baca satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kita baca semua pendapat. Ada pendapat lemah, pendapat kuat, pendapat terbaru, pendapat lama, pendapat masyhur, pendapat tak masyhur. Banyaknya Ustaz, banyak. Ini saya bagi tahu. Sebab tu nak jadi mufti dalam masa 2 tahun, 3 tahun buka Google tak boleh. Ngaji kitab tu. Jadi saya bagi tahulah kawan-kawan kan, kawan-kawan terutamanya saya kata kalau nak jadi AJK fatwa lah contoh dia, minimum dalam mazhab Syafi'i kena khatam Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu minimum. Saya kata kena khatam. Kalau tak khatam Fathul Wahhab ni, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Minhajut Talibin. Minimum Minhajut Talibin sebab kitab asal kepada Fathul Wahhab. Minhajut Talibin ni je dah tebal ni, matan dia sahaja tebal ni. Syarah dia 10 jilid tuan-tuan. 10 jilid. Saya dulu di pondok ni kena ngaji semua ni. Kena ngaji, kena habiskan. Habiskan macam mana kita buat setiap malam Selasa, duduk baca Fathul Qarib, satu baca Nihayatul Muhtaj, Fathul Muhtaj, Fathul Wahhab, Syarah Fathul Wahhab, Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab ni kita tebal ni. Tak tipu ni, tebal ni. Tu kita pegang semua tu. Satu malam kita dengar 10 kitab. Satu malam 10 kitab. 3 tahun kita khatam Fathul Qarib, kita khatam 10 kitab yang berbeza. Jadi kita dah tahu, Imam Romli kata macam ni, Imam Zakaria Ansari kata macam ni, Imam ni kata macam ni, Imam Mawardi kata macam ni. Kita ada 10 version dalam otak kita. Supaya apa? Supaya bila ada isu datang, kita jangan baca satu, haram, bid'ah, sesat. Padahal ulama ni kata tak. Kenapa tak? Ini alasannya. Hukum dia macam ni, ini khilaf ni. Kalau khilaf boleh tak kita sesatkan? Tak boleh. Ini contoh dia tuan-tuan. So ini contoh dia. Imam Arsyad Al-Banjari dia baca semua kitab ni, dia mengaji dan dia baca. So dia jelaskan, tiada jadi kafir orang yang berkata kepada sesama Islam, mudah-mudahan ditinggali Allah Ta'ala akan dikau iman. Atau ia berkata bagi orang yang kafir, mudah-mudahan jangan diberi Allah Ta'ala akan dikau iman. Sebab apa? Tengok, kalau kita boleh faham statement dia, dia terjemahkan dari bahasa Arab. Bahasa dia bahasa lama. Kita kena faham konteks bila dia cakap. Bezakan dengan yang minggu lepas atau 2 minggu lepas, apabila menyebabkan jadi kafir apabila orang memperlambat seseorang yang nak datang iman. Contoh dia, ada orang nak masuk Islam, sengaja tak nak. Tak payahlah engkau masuk Islam, kau pergi sana kan. Contoh dia, itu jatuh kafir. Tapi yang ni tak jatuh kafir. Apa beza dia? Beza dia, kita kena faham bahasa Melayu dia. Mudah-mudahan ditinggali Allah Ta'ala akan dikau iman. Itu maksud dia, dia hanya berdoa.
Berdoa tu macam mana? Jadi dia berdoa, Allah biarlah si fulan ni atau apa, contoh dia gaduh dengan orang, dia marah sangat, dia kata apa? Oh, semoga Allah jauhkan diri kau daripada iman. Misalan dia macam tu. Dia doakan si fulan tu, bukan dia nak kata dia tu kafir, tak. Dia doakan si fulan tu hilang iman, misalnya. So dia minta kat Allah untuk fulan tu hilang iman. Ustaz, jahatnya orang ni. Jahatlah. Tapi dia jatuh kafir tak? Tak. Sebab dia masih dalam konteks doa. Dia berdoa kepada Allah supaya orang tu hilang iman. Jadi hukum dia apa? Hukum dia adalah fasik. Orang yang buat macam ni fasik sebab mendoakan buruk kepada sesama Muslim. Tapi dia tidak boleh dihukumi kafir. Tak boleh. Sebab apa? Dia masih dalam konteks meminta Allah untuk orang tu dicabutkan iman. Bukan dia kata orang tu kafir. Ini kena faham beza dia kan. Boleh nampak. Tapi jangan buatlah. Ini fasik lah orang yang seperti ini. Atau dia berkata bagi orang kafir, mudah-mudahan jangan diberi Allah Ta'ala akan dikau beriman. Contoh dia, kita marah sangat kepada Hitler misalnya, marah sampai waktu itu semoga Hitler ni tak dapat iman, biar dia kekal dalam api neraka nanti. Misalan dia macam tu lah. Itu maksud dia. Misalan dia. Ini tidak menyebabkan kekufuran. Sepatutnya kita doa yang baik, Ustaz. Kita doakan bagi orang Islam, orang yang bukan Islam mendapatkan hidayah. Memanglah itu sepatutnya. Tapi kalau dia berharap orang yang bukan Islam tu tak dapat iman supaya kekal dalam api neraka, tak boleh nak kafirkan dia, orang yang berbicara seperti itu. Lalu dia kata lagi, tetapi masalah ini para ulama berikhtilaf. Tengok, saya dah sebut tadi. Sebab tu kena baca, jangan baca satu kitab, baca semua kitab. Kalau saya bagi tahu kawan-kawan saya, kita nak hukum sesuatu kena baca semua kitab. Ada Datuk siapa yang dari Johor mesti kenal Datuk Noh Gadut. Datuk Noh Gadut, waktu saya duduk dengan dia minggu lepas, dia pesan kita tak boleh tasarruk. Tasarruk ni terlalu cepat nak keluarkan hukum. Tak boleh, kita kena kaji tu betul-betul. Dan nak sesatkan orang pun tak boleh. Sesat laju-laju tak boleh. Kena duduk, kena kaji betul-betul, baru boleh kita buat hukum. Itu tuan-tuan puan-puan. Jadi inti dia saya nak bagi tahu lah, nak kabarlah kat tuan-tuan puan-puan. Kita mengaji kitab ni untuk memperisaikan diri kita supaya kita tak jatuh di dalam kesesatan dan kekufuran. Tapi tidak memberi lesen kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk di luar sana menjudge orang. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris sekarang ni labeling ni lah, kan? Jangan, tak boleh. Itu urusan siapa? Itu urusan mufti, urusan ulama-ulama. Ini. So kita jangan jadi orang yang seperti itu. So tak boleh terus ni. Dan jangan persuade ulama untuk bergaduh. Itu pun jangan. Sengaja nak cucuk supaya gaduh. Itu pun tak boleh. Hari ini tu ada, zaman sekarang ni ada yang orang-orang yang memang sengaja jadi ejen untuk membuatkan mereka berbalah. Itu jangan. Setujuan kita apa kita mengaji kitab ni? Memperisaikan diri kita supaya kita tak terjatuh di dalam lembah kekufuran ataupun kesesatan. Okey. Berikhtilaf, berbeza pendapat pada mengkafirkan orang yang mengatakan seperti demikian itu. Sayugianya ni yang barilah bahasa Arab dia. Bahasa Melayu dia sebaiknya lah. Lebih kurang macam tu. Hendaklah dijauhi daripada mengatakan perkataan itu. Dia nak bagi tahu kita janganlah kita doa yang baik-baik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa dan Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Harun. Dia suruh cakap dekat Fir'aun ni. Ni dengan Fir'aun ni, faqula lahu qawlan layyina. Iaitu apa? Katakanlah pada dia dengan kata-kata yang lembut. Jadi bila Nabi Musa alaihissalam nak pergi jumpa Fir'aun, ni Fir'aun ni, engkau guna bahasa yang lembut, jangan guna bahasa yang kasar. Padahal tu Fir'aun ni, kalau zaman sekarang ni kita jumpa ni lebih teruk dari ayah pen, tuan-tuan. Ini kita nak pergi dakwah kat orang, nak pergi jumpa orang yang salah. Adakah kita datang terus pukul dia? Tak boleh. Tak. Faqula lahu
qaulan laina. Jadi kena cakap faqula lahu. Jadi kamu berdua katalah kepada dia dengan kalam atau ucapan yang lembut. Jadi guna bahasa yang hikmah. Kita bila jumpa orang yang bukan Islam, jangan kita terus caci maki, buru-buru, tak boleh. Kita tunjukkan akhlak kita yang tinggi, dengan harapan dengan akhlak yang tinggi ini dia dia cair, dia hati dia luntuh dan dia masuk Islam. Macam saya sebut tahun 2001 macam tu, di England saya pergi. Saya ingat lagi saya pergi di England, ada di depan masjid, dia gereja tapi gereja tu dah jadi masjid, dibeli oleh Sultan Brunei, dirubahkan menjadi masjid. Jadi kat luar tu ada macam pelacur lah, boleh saya katakan, pakai memang pendek tapi baru kena pukul ke apa, jadi dia berdarah. So dia minta bantu, minta duit nak pergi balik rumah lah, atau nak pergi hospital. So dia dah tak ada duit, macam dia kena rompak atau something. Tapi pakaian dia memang terlalu tipis lah. Yang memang kain dia memang sangat minim lah. So kalau saya waktu tu saya dah takut dah, saya nak lari je. Itulah saya budak lagi, budak pondok dah tu. Saya budak pondok pergi UK, jumpa orang macam tu, saya nak lari dah. Tapi kawan saya, maksudnya orang putih yang masuk Islam dah lama lah ni, dah 20 tahun masuk Islam. So dia terus jumpa, what happened to you? Dia baik, what happened to you? Dia kata, can I have some money to go back or something? So dia terus bagi duit. Terus bagi 20 pound, 30 pound, something like that. Dia bagi. And that's a lot, 30 pound, 20 pound. Itu bukan hanya boleh naik taksi lah, banyak lah bagi dia. So dia terkejut. Kenapa banyak generous sangat? Dia nak minta 2-3 pound je mungkin. Lepas tu dia kata, it's okay, it's yours. Dia kata. Lepas tu, who are you? Dia dah lah dengan dia pakai serbannya, pakai jubahnya, kawan saya tu. So dia kata, no, we are going to pray to the mosque. What is this place? This is a mosque. Oh, this is not a church? No, this is a mosque. Dia kata, this is a mosque. Lepas tu kita masuk lah. Minggu depan, tengok-tengok, dia pula datang. Dia kata dia nak tahu apa tempat ni. Semua saya tak tahu. Lepas tu alhamdulillah dia masuk syurga pula, masuk Islam. Contoh dia dengan akhlak yang karimah. Sebab tu kita kena dakwah dengan akhlak yang karimah. Siapa tahu dengan dakwah tersebut akan menyebabkan lebih banyak orang masuk Islam. Okey. Dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang masuk ke negeri kafir harbi. Jadi dulu, bahkan bukan dulu, pada awal tahun 1900 ada satu fatwa mengatakan orang yang tinggal di negeri kafir ini jatuh kafir. Sama macam tu tuan-tuan. Ada orang-orang Islam yang tinggal di negeri orang kafir, itu dianggap kafir. Biladul mahjar, kalau bahasa moden tu, bahasa Arab dia panggil biladul mahjar, negara-negara tempat menjadi penghijrahan. Jadi saya pernah ada buat artikel, apa dia panggil, makalat, inilah jurnal di Morocco, di negara Arab. Saya cetak, nama saya tu adalah Fiqhul Muslimin fi Biladil Mahjar, Nazariyatu Fiqhil Aqaliyat. Jadi nazariyah tentang fiqh aqaliyat menurut guru saya lah, iaitu Syekh Abdullah bin Bayah. Lalu waktu itu kita bahas, so dalam hal ini Biladul Mahjar, tempat orang berhijrah, jadi apa hukum dia? So ada pendapat dalam mazhab, dalam fikih Islam, bukan mazhab Syafi'i tapi dalam fikih Islam, yang mengatakan orang Islam ni kena keluar daripada Biladul Mahjar, kena keluar daripada negara-negara yang bukan Islam, negara harbi ni kena keluar. So kerana apa? Kerana itu bukan negara Islam dah. Contoh dia fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia ni Wahabi lah. So dia keluarkan fatwa bahawa orang umat Islam kena keluar dari Palestin. Sebab apa? Palestin ni dah bukan negara Islam. Dah dikuasai oleh Israel, kena keluar. Padahal tak betul lah. Kerana apa? Justru kita kena lebih banyak pergi ke Palestin dengan harapan Palestin ini kekal sebagai negara umat Islam, orang Arab, negara Islam. Sebab apa? Dah berkurun ini dipegang oleh umat Islam, sekarang dijajah oleh Israel. Jangan sampai kita bagi dia, jangan sampai kita recognize dia. So kita kena pertahankan misalnya dia. So waktu itu ada yang sampai keluarkan fatwa tersebut.
Kerana kita kena faham ada beberapa umat Islam yang mengeluarkan fatwa tersebut zaman dahulu ketika ada di Andalus. Andalusia kan Muslim, dijajah oleh Kristian Katolik. Maka apa terjadi? Dia keluarkan hukum kalau tak masuk Kristian maka dia akan dibunuh. Nak tak nak dia kena keluar. So waktu itu of course lah ada fatwa kata kena keluar lah. Kalau tak kita jadi murtad. Contoh dia kena paksa. Melainkan orang yang berani untuk menyimpan takiyahlah keislaman dia, misalnya. Ini contoh dia bagi keluarkan fatwa misalnya. Kita kena faham konteks tu lain. Konteks tu apabila seorang itu dipaksa untuk masuk Kristian. Tapi dalam kes yang mu'alif sebut ini apa? Kes mu'alif sebut ini adalah kes di mana dia tidak dipaksa untuk masuk agama lain. Cuma dia bertinggal di negara yang bukan Islam. Ini contoh dia. Lalu dia sebut lagi ke negeri kafir harbi dan meminum arak bersama mereka itu. Jadi dia nak kata apa? Orang yang tinggal di negara bukan Islam lalu membuat perkara yang dosa, tapi dosa dia dosa besar, apakah jatuh kafir? Tak. Faham? Kita tidak boleh. Kita dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dah kata dah, orang yang murtakibul kabirah, orang yang sentiasa berbuat dosa besar, tidak jatuh kafir. La yukaffaru, tidak dikafirkan orang yang sentiasa buat dosa besar. Tapi kenapa dia buat dosa besar? Dia salah, dia fasik, nak hukum dia, hukumlah apapun hukuman dia, takzir dia ke, hudud dia ke, terserah. Tapi tak boleh kafirkan dia selagi ada zarrah, iaitu mithqala dzarratin minal iman, iaitu walau sebutir zarrah daripada iman dalam hati dia, kita tak boleh kafirkan dia. Ini boleh jelaskan. Lalu dia kata apa? Dan ia memakan daging babi bersama mereka itu, melainkan jika diperhalalkannya maka ia jadi kafir. Melainkan dia kata bahawa daging babi, lahmul khinzir dalam Quran jelas haram. Khamar dalam maisir dengan khamar itu jelas haram di dalam Islam. Bukan khilaf tapi ijma'. Bukan ijma' lagi, ma huwa ma'lum minad din bidarurah. Perkara yang semua umat Islam yang wujud di alam ini semua tahu bahawa arak dan babi ini haram. Tak ada khilaf dalamnya. Tapi dia menghalalkannya, maka baru boleh dia jadi kafir. Kalau dia buat tapi dia kata ini haram, cuma iman aku tipis. Contoh dia, iman aku ni tipis, tak tahan. Dari dulu sebelum masuk Islam dah memang minum dah. Bila masuk Islam nak tinggalkan minum ni berat. Biarlah iman tu ada dulu, dah kuat nanti barulah saya tinggal 100%. Contoh dia. Tak boleh lah macam tu. Okey lah, fine, kita tolerate, tapi kita kena stop. You have to stop drinking. Kena berhenti ni haram, dosa besar. Dia dah tahu ni haram, tahu. Sabar. Sikit lagi nak taubat. So jangan kita join sama pula. Tak boleh. Tapi kita kena tegas lah, ini haram. Tapi bila dia dah taubat, kita doakan supaya iman dia tebal, dia betul-betul jauhi perkara tersebut. Tapi jangan sampai mengkafirkannya. Okey. Lalu dan demikian lagi tiada jadi kafir orang yang berkata penglihatanku terhadap engkau seperti malikil maut. Iaitu apa? Tiada jadi kafir. Maksudnya apa? Orang yang kata garang betul ni macam malaikat maut. Misalnya kan. Itu tak jadi kafir sebab dia kata masih ada tashbih seperti. Bukan dia nak kata si fulan ni malaikat sebenarnya. Itu lain lah. Itu dah boleh salah lah. Itu pun nak jatuh kufur pun tak boleh lagi. Dia kena nilai macam mana dia itikad ke malaikat ni macam ni, malaikat tu manusia tu malaikat. Misalnya dia, itu salah lah. Tapi kalau dia hanya memperumpamakan, tak boleh mudah untuk menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Okey. Jadi kafir. Lalu jadi kafir lagi apa? Dia bagi beberapa pendapat ulama lain dan tersebut di dalam kitab Syu'bah. Kitab Syu'bah apa? Syu'batul Aqidah, iaitu Bainal Abil Hasan Asy'ari wal Muntasibina Ilahi fil Aqidah.
karangan seorang ulama nama dia Al-Muwassali. Al-Muwassali mausul lah. Mausul ni kat mana? Dekat Iraq. Dekat Iraq ni ada satu bandar nama dia Mausul. Kat situ bandar ulama, bandar aulia. Tapi sayang bila dijajah oleh ISIS, banyak makam-makam ulama diruntuhkan, banyak masjid-masjid besar dipecahkan, dihancurkan. Hanya kerana apa? Ada makam ulama di dalam masjid. Ini ingat, dalam mazhab Syafi'i pun apabila ada makam lalu diperbesar makam, masjid itu diperbesar. Contoh dia kan, kita ada masjid, depan tu ada makam kan. Bila diperbesar maka masjid tu termasuklah dalam makam tu, masuk dalam masjid misalan dia kan. Ini hukum dia apa? Kalau makam tersebut adalah ulama-ulama yang besar, dia memang tak ada masalah, kita biarkan sebagai dia tanda jangan hilang, tanda tempat syawahid, tanda di mana ulama-ulama besar ada di situ. Inilah makam dia. Jangan pula kita runtuhkan sampai 100 tahun 200 tahun yang akan datang orang dah tak tahu dah mana makam Imam Syafi'i, dah hilang. Mana makam Imam Malik, dah hilang. Mana makam Imam Nawawi, dah hilang sebab tak ada tanda. Ini disebut oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari dalam kitab dia. Dia ada satu kitab Ihya'ul Qubur tu, dia syarahkan hujah-hujah seperti apa. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika Fathud Dimashq, membuka negara bandar Dimashq, dia masuk di satu daerah, satu masjid nama dia White Mosque, White Mosque kan kalau tak salah, Masjid Umayyah. Masjid Umayyad itulah. Saya tak pernah pergi tapi saya teringin nak pergi situ. So bila dia masuk di Masjid Umayyad, kita tahu ada makam Nabi Yahya kat situ. Betul? Jadi tengok fikih Umar tak hancurkan kubur kat situ. Dia kata ini tempat syirik, tak ada. Kerana apa? Ni syawahid dibiarkan. Kerana apa? Dan dia Nabi. Nabi Yahya ni Nabi. Betul tak? Dan memang menjadi lazim bagi ulama Islam, hatta Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika dia di Baghdad, setiap hari Jumaat pergi ke makam Imam Abu Hanifah dan berdoa dan bertabaruk dengannya, tapi dengan adab-adab yang betul lah, bukan dengan yang saya sebut tadi. Jadi jangan kita pada hari ini di Malaysia dah jadi asing pula. Padahal budaya umat, bukan budaya lagi, memang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah untuk menziarahi kubur. Jadi nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Itu. Aku pernah melarang kamu untuk menziarah kubur. Sekarang kau pergi ziarah lah. Ini disebut oleh ulama, bukan ini dah hadis Rasul ni, hadis Rasulullah SAW. Tapi of course kita diajarkan oleh ulama cara yang betul ziarah. Kan, pergi jumpa, lepas tu bagi salam, lepas tu baca tahlil, hadiahkan Fatihah, hadiahkan bacaan Quran kepada wali yang meninggal di situ. Lepas tu kita berdoa, bertabaruk dengannya. Ini yang disyariatkan, bukan lebih daripada itu. Bukan sampai kita tawaf, tak ada, tak wujud dalam budaya umat Islam tu, tak wujud. Dan lain-lain. Okey. Jadi Al-Mausili, bahawa barang siapa menyerupakan orang zalim dengan malaikat Zabaniyah, atau menyerupakan orang jahat rupa dengan Munkar dan Nakir, atau menyerupakan seterunya dengan malaikat maut dari jihad sudut menghinakan, ia jadi kafir, iaitu zahir. Jadi apa kekafiran orang yang di atas contoh tadi? Kalau tujuan dia ihanah, menghinakan. Jadi kena ada ilat dia. Kalau dia nak hina, itu jadi kafir lah. Sebab apa? Sebab malaikat ini adalah makhluk yang mukarramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para malaikat. Mereka ini maksum, ibadun, mereka ini hamba-hamba yang apa? Yang ta'iun, sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki kemuliaan. Kemuliaan daripada makhluk yang lain. Ya, ada. Memanglah kita tahu, kita iman bahawa Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada malaikat. Ya. Akan tetapi kita kena iktiraf bahawa para malaikat ini mukarramun, yang dimuliakan. Tiba-tiba kita jadikan dia untuk niat ihanah, menghina. Tak bolehlah.
Ada orang jahat, ni malaikat maut sama-sama jahat. Contoh dia, nauzubillahi min zalik. Ini tak boleh. Itu maksud dia. Dan kata Syekh Muzjad di dalam kitab Al-Ubab, sikit lagi ya. Jadi dalam kitab Al-Ubab apa? Ada dalam mazhab Syafi'i ada kitab Al-Ubab. Saya adalah 3 jilid kitab tersebut. Imam Muzajjad. Muzjad. Okey, dalam kitab tersebut dia sebut apa? Pertama, barang siapa melebihkan orang wali atas nabi. Ini adalah boleh jatuh kufur kalau ada orang kata wali derajat dia lebih tinggi daripada nabi. Ini boleh jadi kufur. Ya betul, kerana apa? Kerana kita iman bahawa yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lepas tu para anbiya yang lain. Anbiya pun kita ada ulul azmi, ada para rasul, lepas tu para anbiya, kan? Lepas tu termasuk lagi yang terbaik adalah min hadhil ummat, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di kalangan mereka yang terbaik? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jangan jadi Syiah nanti dia menafikan. Tak boleh. Lepas tu apa? Lalu ada 10 orang yang mubasysyaruna bil jannah, yang telah dikabarkan mereka ada dalam syurga. Lepas tu adalah ahlul badar, lepas tu ahlul bai'atul ridwan, lepas tu ahlul uhud. Barulah diturunkan. Lepas tu apa? Ulama sebut ada khilaf antara keagungan atau keistimewaan di kalangan para sahabat-sahabat yang lain. Lepas para sahabat, barulah para aulia yang kita tidak tahu terperinci satu persatu, melainkan dikhabarkan oleh ulama yang banyak seperti ijma' ulama. Contoh dia apa? Kesepakatan ulama ittifaq tentang kewalian Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya dia. Atau seperti yang ulama-ulama karang. Jadi ada satu kitab nama dia Hilyatul Auliya, atau Imam As-Sakhawi mengarang kitab Tabaqatul Auliya, menceritakan para ulama, dan sebahagian daripadanya disebutkan kesolehan dia seperti ulama. Ini barulah kita husnudzan dengan dia, husnudzan dengan para ulama-ulama tersebut sebagai termasuk minal auliya illah. Tapi ingat, para wali ini tidak sampai derajat maksum. Berarti dia boleh salah? Boleh salah, tapi mereka mahfuz. Mahfuz ni apa? Apabila mereka buat dosa, berdosa, dan mereka sedar ini dosa, mereka terus menjauhi. Contoh dia ada kisah para wali, minuman dia diletak setitis khamar. Bila dia nak minum je, Allah gertakkan hati dia macam tak sedap nak minum. Ini nama dia mahfuz. Ini kisah dia. Bila diselidiki, ternyata ada orang yang sengaja letak khamar untuk mengelabui fulan tersebut. Misalnya ini contohlah. Contoh. Okey, yang kedua terakhir, nombor 3 terakhir insya-Allah. Atau menyangka bahawa sifat rububiyah apabila ia zahir atas hamba, nescaya terangkatlah daripadanya segala hukum taklif syarak. Maksud dia apa? Apabila ada beberapa orang, terutamanya di Malaysia ni paling wujudlah golongan dipanggil batiniyah. Golongan batiniyah ni macam mana? Ismailiyah, batiniyah, Ismailiyah ni mereka menyangka bahawa apabila ada orang yang dah sampai derajat wali, maka apa? Maka dia dah hilang hukum taklif syarak. Tak perlu solat dah, tak apa buat benda yang haram, tak apa buat benda yang mungkar. Kerana apa? Dia dah bukan, dia dah wali dah halal. Nauzubillahi min zalik. Itu tak betul. Orang yang sampai derajat wali bukan halalkan yang haram, tapi justru takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kesolehan dia semakin terselah, warak dia semakin jelas. Jangan kata tengok perempuan pun nauzubillah macam ni. Tengok perempuan pun takut. Ini contoh dia. Saya ada kawan, memang bagi saya dia ni dah macam wali lah. Saya tak kata dia wali, dah macam wali. Sebab apa? Waktu di pondok tu, ya Allah tuan-tuan, dia tu hidup tak ada harta. Tengok perempuan tak pernah, dia pergi 3 tempat je. Bilik air, masjid, bilik dia. 3 tempat je. Dah bebas seumur hidup dia tak pernah tengok perempuan. Betul, tak pernah tengok perempuan.
Dan memang kerja dia mengaji, hafal. Kitab tak ada, so dia hafal kitab tu. Kitab tak mampu nak beli, so dia nak tulis apa-apa, dia minta kertas saya lebih-lebih. Itu dia ambil lah, dia tulis, dicatat. So kalau dia nak mengaji ni, dia hafal kitab tu, dia hafal. Besok datang mengaji macam ni je lah, duduk dengar cikgu kata, dia cuba hafal. Ustaz tanya, mana kitab awak? Tak ada kitab, tak mampu beli, kitab mahal, dia kata. So macam mana nak mengaji? Tak apa pak, saya hafal. Oh, dia baca lah, hafal. Oi, saya terkejut. Orang Melayu ni kaya-kaya, banyak duit. Pergi datang mengaji mana-mana, kitab punya lah bertimbun, baca tak reti. Ni masalah dia. Bila datang mengaji je semua lari, malas nak mengaji, tidur, main bola. Itu nombor satu lah, mengaji malas. Orang yang miskin ni dia mengaji juhud, sungguh-sungguh. Ini contoh dia. Okay. Yang ketiga, atau didakwanya bahawasanya ia melihat Allah Ta'ala di dalam dunia dengan mata kepalanya. Jadi kita beriman bahawa yang melihat Allah di akhirat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun terjadi khilaf antara apa? Antara para sahabat, antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW melihat, kata Aisyah tak, dia tak melihat. Waktu Isra dan Mi'raj, betul? Ini contoh dia. Lalu kalau orang selain, maka tak boleh, mustahil mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Tapi di akhirat kelak, benda itu adalah harus, dengan syarat Allah SWT meridainya untuk diberi, iaitu apa? Diberi penglihatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, dan merupakan anugerah yang tertinggi. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.